saya juga melihat bahawa kewajaran itu harus diberi ya untuk pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ni, beri peluang kepada pemimpin-pemimpin akar umbi ini di peringkat cabang dan negeri ya, untuk mereka memberi pandangan mereka sama ada wajar ataupun tidak diadakan kerjasama dengan UMNO ni. Kita kena lihat ya, PKR ataupun Pakatan Harapan ni telah menentang UMNO ni, musuh tradisi politik mereka, lebih dari 23 tahun ya. Kita satu ketika tu kita ludah dan kita maki pemimpin-pemimpin UMNO ni ya, tapi tiba-tiba dalam PRU 15 akan datang, kita bersama-sama memacak bendera dengan petugas-petugas UMNO ni. Jadi saya rasa setakat itulah pandangan saya. Saya kembalikan balik majlis ini kepada Tuan Haji Mustafa Mansor. Terima kasih Brother Abdul Razak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan, tadi pandangan dari Saudara Abdul Razak. Beliau juga adalah setiausaha kepada Otai Reformis ya. Otai Reformis ini adalah mass movement ataupun movement rakyat. Banyak orang kutuk macam-macam lah. Dulu yang selalu kutuk ni Zuraida. Dia kata ini nyamuk lah, semut lah, macam-macam. Tapi kita jalan juga ya. Dan banyak orang mempertikaikan. Jadi pandangan dari Saudara Abdul Razak tadi, bagi saya ya, saya juga tidak mahu bawa satu pandangan menyeluruh dari gabungan ya. Tetapi saya melihat ada poin-poin yang patut diambil kira, terutama sekali oleh pimpinan. Rasulullah SAW selalu mengingatkan, jangan kena patuk 2 kali. Patuk sekali cukup lah. Kalau kena patuk diulang, sekali cukup lah. Tapi kalau berkali-kali, ini bukan cara kita berpolitik yang smart ya. Jadi kita harus buka juga ruang ini. Saya lebih setuju ruang untuk, dan saya faham apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Ibrahim, mengatakan belum ada keputusan muktamad. Begitulah juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Tetapi kita jangan sebelum ada keputusan muktamad, tapi hebohnya antara pimpinan di pertengahan dan bawah ini sudah jadi huru-hara. Saya menyeru agar pimpinan ke bawah ini agar lebih bertenang, dan pimpinan teratas ini mengambil pendekatan untuk bertemu dengan grassroots ni juga, sebab kita tak mahu apa yang terjadi kepada permuafakatan nasional, iaitu antara UMNO dan PAS. Akhirnya apa? Akhirnya yang UMNO dan PAS di Terengganu bercakaran, lepas tu ada tempat-tempat lagi bercakaran satu sama lain, yang di pusat cakap lain, yang di bawah cakap lain. Jadi kalau boleh biarlah ada satu kesefahaman. Jadi saya faham apa yang disampaikan oleh Saudara Abdul Razak tadi, iaitu berhati-hati. Dan janganlah mengutuk beliau. Ini pandangan. Sepatutnya kita lebih terbuka. Pandangan kita biar berbeza tak apa. Ya? Berbeza pandangan itu bagus untuk sebuah negara yang masa depannya cemerlang. Kita jangan jadi pak turut. Dah terlentang, Mahathir lompat, terlentang kita semua. Tak mau lagi dah. Kecuali ada orang yang tak hege nak ngikut juga punggung Mahathir, silakanlah. Tapi saya tak ada, saya tak nak. Buat apa 2-3 kali? 2 kali ngikut belakang Mahathir. Lepas tu dia entah ke mana-mana. Orang sibuk dengan perpaduan kaum, dia sibuk dengan Kongres Melayu. Cuba tuan-tuan bayang. Masa itu kita dah cakap dah. Lebih tegas daripada ini lagi. Tapi itulah. Nak cakap sekarang nasi dah jadi bubur. Cakap macam mana pun dah tak guna. Udah berlaku. Apa yang kita cakap tu pula memang kena. Itulah dianya. Jadi tuan-tuan, saya mengambil jalan tengah di sini.
terima kasih kepada saudara Abdul Razak yang memberi pandangan yang tak sama dengan pandangan sebahagian besar lah ya, PH. Tapi jangan lupakan pandangan ini. Ambil kira pandangan-pandangan yang seperti ini. Sebab pengalaman kita, tuan-tuan, jangan terkejut. Ketika PH di bawah Mahathir, bukan PH tu Mahathir yang bawa, tetapi di kerajaan dia yang jaga, huru-hara kita buatnya. Okey, kita dengar. Ya, silakan. Silakan ya, teruskan bercakap. Jangan dengar komen apa-apa, teruskan. Haji, saya terus bercakap ya Tuan Haji. Yes. Saya kenalkan diri saya Kamal daripada Sentul, Bandar Baru Sentul. Okey, saya ingatkan Tuan Haji ataupun sekitar orang kata apa, Perkataan Harapan dengan keadilan, DAP, amanah, jangan percaya pada Mahathir. Mahathir ni daripada tahun 83 sampai sekarang, Mahathir ni orang yang paling licik gunakan dia punya diktator dia. Nombor 2, Azmi Ali, ini orang didikan dia. Nombor 3, ini Muhyiddin Yassin pun sama. Termasuk dengan Zuraida sekali. Ini semua tak boleh pakai. Tuan Haji, saya ingatkan. Yes. Lagi, jangan percaya dengan Datuk ni. Apa yang Datuk bercakap sekarang ni, jangan sekali-kali percaya dengan Datuk. Datuk ni tak boleh pakai. Satu sen tak boleh pakai. Saya paling benci paling Mahathir. Nombor 2, Azmi Ali. Ini pun tak boleh pakai. Ni ya Tuan Haji. Nombor 3 ni, Muhyiddin Yassin ni macam diibaratkan, orang katakan Mahathir pegang tali, dia ini ibaratkan macam lembu. Lembu tak ada tali, inilah orang dia. Ikut apa yang Mahathir cakap. Azmi Ali ni memang dah betul-betul orang yang tak boleh dipakai langsung lah. Bagi saya paling benci, nombor 2 orang yang paling benci. Nombor 1 Mahathir lah. Saya rasa tak perlu saya cakap panjang-panjang. Terima kasih daripada Tuan Haji Mustafa Mansur. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih Brother Kamal kita dari Sentul ya. Itu pandangan beliau. Saya dapat rasakan betapa dalamnya kebencian ya. Dalam sekali kebencian itu. Tuan-tuan, mungkin orang yang umur masih tak melalui peristiwa-peristiwa kena pukul, kena tendang, kena terajang, kena pijak, kena sembuh, mungkin masih lagi ya. Walaupun macam Anwar Ibrahim ni mungkin berbeza lah. Beliau lalui lebih teruk daripada itu. Tetapi bagi rakyat umum ya, rakyat yang marhain ini, yang ketika itu kita pergi buat protes di jalan-jalan sekitar Kuala Lumpur misalnya, memang kalau kita ingat peristiwa itu, memang menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan hati. Dan tiba-tiba dia muncul untuk memberi solusi kepada negara ini. Ini yang kadang-kadang saya setuju dengan pandangan agak keras ya. Saya tak nafikan itu. Saya tak mau juga menafikan itu. Ada poin yang mereka cakap itu. Sebab apa yang mereka cakap itu adalah buah hati, buah fikiran mereka dan dari hati yang paling dalam. Kita jangan tolak semuanya. Tetapi jangan pula berlebihan dari sudut memberi kepercayaan kepada kepimpinan yang ada. Saya juga bermohon kepada teman-teman yang memberi pandangan yang keras, yang tegas, harus juga memberi ruang. Cukup kita sampaikan dengan ketegasan. Ya, kita sampaikan kepada PKR, kita sampaikan kepada Amanah, kita sampaikan juga kepada DAP. Keras, tak masalah. Dan saya berharap juga kepada pimpinan-pimpinan ini mengambil kira pandangan-pandangan rakyat marhain ini, supaya kita tidak dipermainkan dan diperbodohkan oleh kelompok-kelompok ini. Mereka kita tahu mereka selagi belum dapat kepastian mereka boleh menang dalam PRU, mereka takkan buat PRU. Mereka akan guna apa saja, guna darurat, guna PKP, guna macam-macam guna. Dan begitulah juga dalam UMNO. UMNO takkan surrender.
Ya, saya nak tunggu minggu depan katanya ada himpunan agung. Kita nak tunggu berapa kerat yang betul-betul memperjuangkan nasib bangsa dan agama ini. Kita nak tengok berapa kerat. Lalu mereka akan keluarkan kenyataan, oh kita berpolitik. Kita berpolitik dengan cara yang betul. Parti kita adalah parti yang besar. Itu cerita dulu. UMNO suka main cerita tu. Kita adalah parti yang besar. Parti yang besar yang dah kalah. Tuan-tuan, tapi itulah yang dia bawa. Naratif yang dia bawa oleh UMNO. Sama aja. Jadi kita hati-hati, tuan-tuan. Okey, silakan. Assalamualaikum Tuan Mus. Waalaikumsalam. Okey, saya tertarik hati dan apa pandangan Cik Razak tadi tentang penggabungan ke antara UMNO dengan PKR ataupun PS. Ia perlu berhati-hati. Tapi ialah kalau misalnya buat masa ini sekiranya UMNO ingin menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan untuk mengambil alih kerajaan, boleh buat ketika ini, bukan pilihan raya. Tapi apabila pilihan raya nanti, apa pandangan saya, boleh juga berkolaborasi dengan UMNO. Contohnya lah, di mana sekarang ni saya bagi contoh, katakan Gombak. Gombak itu adalah kerusi PKR. Ya. Kerusi PKR yang diazmin lari kepada bersatu. Jadi azmin akan bertanya antara tiket bersatu. Jadi di situ UMNO jangan masuk. Orang PKR yang akan bertanding di sana. Dan begitu juga sekiranya di Larut lah, Hamzah Zainuddin punya tempat. Di sana adalah Hamzah Zainuddin bersatu. Jadi di sana PKR jangan masuk. UMNO bertentang di sana. Begitulah seterusnya mana-mana kerusi PKR punya yang melompat, jangan UMNO jangan masuk. Kalau kolaborasi itu yang ada, yang lain-lain masing-masing. Yang lain-lain kerusi itu pandailah. Nak 3 penjuru ke 4 penjuru ke 5 penjuru itu terpulang. Yang kursi melompat tu, di mana melompat tu jangan masuk. Itulah pandangan saya, Tok Mus. Okey, terbaik. Terima kasih. Okey, ini pandangan yang baik juga ya, iaitu kerjasama ini hanya sementara untuk jatuhkan dulu Perikatan Nasional ini. Sebab bahaya. Kalau kita biarkan Perikatan Nasional ini berterusan, sangat bahaya. Bahaya ini bukan bahaya hanya kepada politik parti pembangkang, tetapi bahaya ini adalah bahaya yang sangat bahaya kepada seluruh rakyat dan juga kepada negara. Selalu saya ungkap. Dan begitu juga kepada Raja-Raja Melayu. Apa yang dibuat oleh pengkhianat-pengkhianat ini, mereka akan langgar Raja-Raja Melayu ini. Mereka tak peduli. Yang penting mereka berkuasa dan mereka boleh pertahankan kuasa ini sehingga maksimum yang mereka mampu, dan mereka tak akan peduli raja-raja ke apa. Ini pandangan ya. Jangan kita ini pandangan. Dan saya rasa jatuhkan dulu dan lepas itu kita bina macam mana pendekatan yang seterusnya. Tapi sejauh mana UMNO boleh bekerjasama sehingga menjatuhkan ini? Sebab ada orang mereka dalam tu. Ya, silakan. Halo. Terus cakap. Assalamualaikum Cik Mus. Waalaikumsalam. Okey, saya Razali Jaafar dari Johor Bahru. Ya. Jadi apa yang saya lihat tadi, seperti mana UMNO kalau bergabung dengan PKR, pada pendapat saya tak jadi masalah kalau UMNO bergabung dengan PKR. Ya. Sebab yang handle tu siapa? Yang running tu. Yang jadi yang mengelolakan dia siapa? Itu yang penting. Kan? Sebab apa? Kalau UMNO ni, kalau misal kata dia kuat, dia rasa dia masih kuat lagi, dia takkan nak bergabung dengan PKR. Betul. Nengok kita lihatlah nanti. Kalau misal kata dia tak bergabung, bermakna dia masih kuat lagi. Tapi kalau dia dah kaji yang diri dia agak ada masalah, mungkin dia harus nak bergabung dengan PKR.
Tapi bila dia nak bergabung dengan PKR kena berhati-hati. Datuk Anwar lebih maklum perkara macam ni kan. Okey, tak apalah, itu soal lain. Ni soal ni yang saya nak katakan tadi tu tentang Tun Mahathir tu. Tun Mahathir pada saya, pendapat saya lah, pada saya memang Tun Mahathir ni paling dibenci lah. Saya pun paling tak suka sikit Tun Mahathir lah. Kedua Azman Ali, ketiga Muhyiddin Yassin. Dan keempat Zuraida lah. Okey, itu terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih Abang Razali atas komen terbukanya ya. Ya, kita nakkan begitu. Ada pandangan yang negatif, ada positif, kemudian kita cari jalan yang terbaik. Saya harap pimpinan Pakatan Harapan juga dapat ikuti ya pandangan dari rakyat ini ya. Ambillah pandangan-pandangan ini supaya ada sesuatu yang lebih munasabah ya. Berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lalu. Kita jangan hanya ambil satu pandangan. Kita kena ambil pelbagai pandangan dan kita ambil yang terbaik, insya-Allah. Teruskan ya, teruskan. Ya. Assalamualaikum Tuan Mus. Salam. Saya setuju dengan Abdul Razak tadi. Yang dia berkenaan dengan gabungan dengan UMNO tu. Tak perlulah sebenarnya. Tak perlu. Besok kita akan jadi balik apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku pada hari sekarang. Saya setuju dengan Abdul Razak tadi. Benda ni akan berlaku sekiranya kalau UMNO dengan PKR menang. Kalau katalah UMNO dia memberontak, dia nakkan kuasa, dia akan tukarkan jadi lompat parti balik. Kalau boleh kita elaklah gabung-gabungan. Kita sebenarnya kuatkan kita punya parti, bergabung dengan DAP, bergabung dengan apa ni Amanah. Ini kita kekuatan tu dah ada dah. Tak perlu dengan UMNO lagi. Pemimpin UMNO sekarang ni dia cari akal untuk nak bersatukan dengan PKR. Kita tak boleh nak percaya pada mereka ni lagi. Contohnya Mahathir buat pada Anwar dulu macam mana? Kita kena ingat tu, apa yang Abdul Razak cakap tu memang betul. Itu saya akui. Saya setuju dengan pendapat dia. Kita kena dengar cakap dia. Kalau tidak, habis musnah perancangan yang kita buat selama ni. Dan dulu kita dah penat memberontak. Apa yang UMNO buat. Mahathir gunakan parti Pakatan Harapan untuk nak jatuhkan Najib masa tu. Sekarang kekuatan dah tak ada. Kerana kita dah begitu kuat. Itu sebab tu UMNO cuba nak masuk dalam parti keadilan. Tapi kita elakkan tu semua. Tak perlulah. Saya harap tak perlulah. Itulah yang saya nak beritahu sekarang ni. Saya setuju dengan pendapat Abdul Razak tadi. Sekian, terima kasih Tuan Mus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, pandangan no problem. Silakan, pandangan biar pelbagai. Ada A, ada B, ada C campur, C tolak dan sebagainya. Jadi dari sini nanti kita dapat satu pandangan yang terbaik. Jadi saya boleh kita dengar ya, ini negara demokrasi. Dan mana-mana parti politik pun mesti mengekalkan semangat demokrasi. Jangan otokrasi, jangan keras-keras ya. Dengar pelbagai pandangan dari A, B, C, rakyat rendah, rakyat di kampung, rakyat di bandar. Kita dengar semua. Barulah akhirnya kita dapat keputusan yang terbaik untuk negara ini. Tuan-tuan, terima kasih malam ini. Alhamdulillah, saya juga senang dapat berkongsi idea, pandangan dengan tuan-tuan. Dan insya-Allah kita baiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apapun tuan-tuan, lawan tetap lawan sampai menang, lawan sampai PN tumbang, lawan sampai kita ke Putrajaya. InsyaAllah kita akan ke Putrajaya kalau kita dapat musnahkan perancangan jahat musuh-musuh rakyat ini. Mereka adalah musuh rakyat. Para pengkhianat ini adalah bermusuh dengan rakyat. Sebab rakyat telah memilih secara demokratik sebuah kerajaan yang sah pada 2018 yang lalu. Lalu apa yang berlaku? Mereka jatuhkan kerajaan itu. Dan selayaknya rakyat bermusuh dengan mereka. Selayaknya rakyat membenci mereka. Bukan benci kerana persoalan personal,
tetapi membenci kerana telah memusnahkan semangat demokrasi dan mandat yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.